Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah bin alamin bin nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah فتحنا أبواب الخيرات وافتحنا أبواب العلم وأبواب الجنة. الله فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل. اللهم زدنا علما وتنقصنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من irhamna ya Rabb. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Ta'ala kita masih lagi diberi ruang dan peluang, diberikan pernafasan, diberikan kekuatan, diberikan berbagai-bagai nikmat untuk meneruskan hidup ini sebagai hamba Allah yang terus berbakti kepadanya. Hari ini kita masih terus membicarakan kitab Al-Kabair ini dengan beri tajuk Aklul Riba. Itu tanda dosa Al-Kabair itulah makan riba. Dah maklum bidururah, semua orang maklum tentang riba ini, hukum makan riba. Semua maklum, tidak siapa yang tidak tahu. Tidak siapa tidak tahu tentang hukum makan riba. Sampai tidak siapa yang tidak tahu tentang hukum minum arak. Sampai tidak siapa yang tidak tahu hukum berjudi dan sebagainya. Cuma masalahnya ramai lagi ataupun ialah ramai lagi orang yang terlibat dalam riba ni. Sama ada sebagai orang yang memberi makan riba itu dan yang terlibat segala berkaitan dengan riba. Sangat jelas Allah menyebutkan, Nabi yang menyebutkan Allah akil riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang beri riba ni. Hukumnya dilaknat Allah Ta'ala. Cuma manusia tidak nampak di depan matanya seperti yang riba salah terus dihukum begitu. Jadi makan riba kaya raya juga. Makan riba sihat bugar. Orang makan riba terkenal, tersohor. Makan riba yang bergelar dan berbagai-bagai. Maka sebab itu orang tidak takut. Sedangkan hukum Allah yang melarang. Nabi SAW yang melarang. Dia beriman Allah, dia beriman Rasul, dia beriman kitab Al-Quran Al-Karim. Dan kita beriman dengan semua rukun-rukun iman. Tapi segi amalannya kita tidak membuktikan keimanan kita itu. Dan Islam tidak menyusahkan. Adin yusra, menyusahkan. Peraturan, undang-undang itu semua untuk kebaikan kita sendiri. Wajtabakum wa ma ja'alakum fid din mahraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din mahraj. Islam tidak menyusahkan. Agama tidak menyusahkan kita. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang mengikut nafsu. Berapa ramai manusia yang mengambil ilahu hawahu. Berapa manusia mengambil ilahu hawahu. Jadikan Tuhan dia itu hawa nafsu dia. Ini masalahnya. Orang tahu sembahyang itu wajib, mereka tinggal solat. Orang tahu mengumpat itu haram, orang masih terus mengumpat. Orang tahu mencuri itu haram, mereka terus mencuri, merempak. Orang tahu zalim itu dosa besar dan sebagainya, tapi terus menzalimi. Ini semua kerja-kerja syaitan. Syaitan menyuruh manusia ke bab mungkar. Maka sebab itu kita sentiasa berusaha dan sedaya mungkin untuk menjauhkan daripada godaan syaitan. Islam agama yang mudah. Islam agama keamanan, kesejahteraan. Islam ada peraturannya. Allah menyebut tilka hududullah fala taqrabuha. Dalam surah Al-Baqarah 87 ayat berkaitan dengan siyam puasa, insya-Allah kita berpuasa insya-Allah. Tapi ada di hujung ayat menyebutkan tilka hududullah fala taqrabuha. Hudud adat peraturan batasan Allah Taala yang kita melampauinya. Ini kita akan tambah berpuasa lah sebabkan puasa itu. Ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah 29 Allah sebut tilka hududullah fala ta'taduha.
Man ta'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Dan itu hudud Allah, peraturan Allah, batasan Allah Taala yang tentukan, dan kita melampauinya, melanggarnya. Ini berkaitan dengan talak maratan itu, surah Baqarah 229. Dan ayat surah Tawbah misalnya ayat 112, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Hafizunillah, maknanya Islam itu agama keamanan, kesejahteraan dan sebagainya, dan Islam itu ada hududnya, ada peraturan hidup ini, bukan peraturan sendiri, bukan peraturan ciptaan manusia, tapi Allah tentukan hududnya, peraturannya. Di antara peraturan Allah itu jangan kita makan riba. La ta'kul riba adha'afan mudha'afah. Ali Imran 130. La ta'kul riba, jangan makan riba adha'af mudha'afah. Maknanya dalam berganda-ganda. Dia bermaksud tidak berganda banyak, itu boleh, tapi larangannya la ta'kul riba. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ikut dengan bertakwa kepada Allah, mudah akan beruntung. Wattaqun nar allati wa'idal kafirin. Takut api neraka yang disediakan untuk orang kafir. Wattaqun nar, karena makan riba. Dosa besar makan riba yang di atas penyebab besarnya karena mereka berkata innamal bai'u mislu riba. Maknanya mereka yang makan riba ni, mereka mencontohkan atau membandingkan al-bai' itu jual beli macam riba. Jual beli dapat untung, riba untung juga, maka disamakan. Sedangkan riba al-bali itu lain. Innamal bai' an taradin. Jual beli itu antara redha meredai. Dia jawab pula bahawa kalau kami redha juga beriba. Allah kata haram, tetap haram. Jangan menghalalkan Allah yang diharamkan Allah SWT. Jadi perkara begini, hukum Allah Ta'ala tidak dipermainkan, boleh ada-adakan, dipersendakan. Al-haram bainun, al-halal bainun, al-haram bainun, wa bainahuma umur mustabihat. Al-halal jelas, haram jelas, antaranya syubhat. Dalam kitab Al-Kalban ini disebutkan bahawa Allah sangat murka kepada orang yang menghalalkan riba ini. Kenapa? Mereka menghalalkan yang Allah haramkan. Mereka menghalalkan Allah haramkan. Dia melanggar terus terang Allah Ta'ala. Dia kata haram, dia halalkan. Dia kata ay halalan fastahallu ma haramallah. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan orang ini bila bangkit pada kiamat nanti, kharuju, mereka keluar pada akhir kiamat, pada masyarakat nanti lah. Maksudnya ini adalah orang keluar pada masyarakat nanti dengan selesa. Illa aklu riba, melainkan orang yang makan riba. Fa innahum yaqumun, mereka bangun pada masyarakat nanti dan jatuh, yasudun. Kama yaqum, dia bangun pada masyarakat nanti, jatuh, bangun dan jatuh, bangun dan jatuh. Begitu maknanya dia tidak boleh bergerak. Karena mereka makan riba. Jangan mudah-mudah makan riba. Hanya itu saja. Dan mereka tidak bergerak. Mana dalam sebut dalam Al-Quran ini dipanggil la yaqumun illa kama yatamas syaitan yataqabdu syaitan minal mas. La yaqumun illa kama yaqumul ladzi yataqabdu syaitan minas. Dia bergerak pada masa nanti, maka bangkit macam mana manusia yang dirasuk syaitan. Terhayang-hayang begitu. Itu, maka sebab itu sekali lagi diingatkan bahawa semua orang tahu hukum riba ini, tapi masih melanggarnya. Mana tepat sebab bahawa orang yang makan riba ini dibangkitkan illa zafiha kal junun, orang macam orang gila. Orang macam orang gila. Orang gila. Jalan terhayang, menjerit, meraung begitu. Itu bayangan di mahsyar nanti. Saya ulangi bahawa perkara biasa sangat. Orang tahu riba, rasuah dan sebagainya. Tapi melakukan juga sebab keuntungan dunia juga banyak.
Islam melarang keras tentang riba ini. Ya allazina amanu taqullaha wa zaru ma baina riba in kuntum mu'minin. Betul beriman, buktikan iman kamu dengan meninggalkan riba. Itu kita dah baca awal dulu tentang kabar ini, tentang hadis yang masyhur. Sebagai awal yang kita baca, Nabi pesan pada ijtanibu as-samul muqad. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkan oleh 7 perkara yang merosakkan. Apa dia? Yang pertama as-sihru, sihir. Yang pertama syirku, syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Yang ketiga qatl nafs, bunuh diri. Keempatnya akul riba. Selanjutnya akul mal yatim dan sebagainya lagi. Di antaranya adalah akul riba, niat al-kabair. As-amul mubiqat, sab'al mubiqat, itu mereka yang merosakkan. Jadi sebenarnya ada orang mengaitkan bahawa tolong menolong, bantu membantu, tapi Islam ada kaedahnya tolong ini. Tolong ini dengan bersedekah. Tolong ini dengan membantunya dengan ikhlas. Tolongnya dengan meringankan dengan bebanannya. Tolongnya dengan qadul hasan. Dia boleh qadul hasan. Sedang qadul hasan itu dia perlukan uang RM100, kita bantu RM10, RM1. Tanpa bersyarat, tanpa syarat. Bila dia nak bayar balik, sebanyak itu juga RM100. Kecuali dia tambah dengan ihsan, dengan keikhlasan dia, dengan dia dapat kemudahan dengan RM100 itu, mungkin dia berniaga, dia untung, dia sedekah bagi pada pemberinya. Bukan diminta, bukan disyaratkan, tapi dia bagi kerana dia dapat keuntungan daripada perniagaannya dan sebagainya, kerana kesyukuran, tidak masalah. Atau yang memberi hutang, bila orang bayar beri hutang, dia merasa dia gembira, dia tenang hati, dia dapat untuk banyak, dia kurangkan, itulah baik-baik. Ini dua hal. Yang beri hutang itu afdal mengurangkan bila nak dibayar nanti. Yang memberi hutang pula afdal dilebihkan kerana qadar hasan. Bukan bersyarat, bukan disyaratkan. Itu tidak riba. Riba itu maknanya kalau dia memberi hutang disyaratkan. Hutang RM100, bayar balik RM120 dalam masa sebulan. Tingkat lagi 2 bulan RM140. Itu yang membebankan. Redha tidak redha pun, redha atas paksaan atau atas paksaan pun tetap haram kerana Allah mengharamkannya. Surah pertolongan tentu adalah satu yang disyariatkan. Satu hadis Nabi yang saya baca begini, man nafsa an mu'min kurbatan min kubad dunya nafsallahu anhu kurbatan min kubad dunya min qiyamah. Siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya soal duniawi ini, Allah mudahkan urusan dunianya. Demikian siapa yang mudahkan urusan akhirat sahabatnya, Allah mudahkan urusan akhiratnya. Dan siapa mendudukkan aipan saudaranya, Allah mendudukkan aipan ini di dunia akhirat. Hadis menyebutkan akhirnya, Allah fi amil abd ma kan abd fi amil akhihi. Allah fi amil abd ma kan abd fi amil akhihi. Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Tolonglah bentuk yang ikhlas. Tolong kena bantunya, bukan menekannya, menzalimi dia dan mengkhianatinya dan sebagainya lagi. Satu hadis yang saya baca pagi ini, ya'ti 'alan nas zamanun ya'kuluna ar-riba man lam ya'kulhu as-saw min ghubarih. Akhir zaman nanti manusia yang bergelomang dengan riba. Man tidak lepas daripada riba. Siapa tak makan riba pun dia akan terkena ghubarnya, itu debunya. Itu makanya ya kalau dah tak dapat tidak lagi, apa boleh buat? Tapi kalau dengan sengaja, maka sebab itu yang dilarang Allah. Ada 2 perkara. Dia makan riba, menghalalkannya. Itu dosa besar. Malah kepada kufur kerana menghalalkannya haram. Tapi kalau dia makan riba, tapi dia menetapkan haram riba itu, maka dia masih kabair, dosa besar. Apapun yang paling penting ialah mentaati Allah Ta'ala itu. Soal apa hukumannya pun, yang besarnya mentaati Allah Ta'ala itu. Kerana Allah Ta'ala. Maka sebab itu dalam konteks kita bersyukur Allah Ta'ala, di Malaysia dan ditubuhkan Bank Islam pada 1 Julai 1983. Ini satu penyelesaian pada masa riba. Dulu bank konvensional tidak mau pinjam bank konvensional. Beli kereta, beli rumah, pinjaman loan peribadi, apa saja, semuanya riba. Sebab tidak Islami. Sekian tahun berlaku di Malaysia ni pada merdeka sampai pada tahun 1983. Ini ada kaitannya dengan kehadiran Anwar Ibrahim dalam kerajaan kita itu. Saya difahamkan dia masuk UMNO.
dan terlibat dan bersama-sama kerajaan ketika itu dengan Nabi Muhammad, dia adalah sebabnya kerana untuk misalnya masalah umat, di antaranya untuk menubuhkan bank Islam. Alhamdulillah bank Islam tubuhkan semasa zaman dia. Malaysia Islam tubuhkan zaman dia. Dia tak dapat nafikan. Suka tidak suka, sudah tak dapat nafikan dari sejarah bahawa An-Nur Ibrahim di antara orang utama, orang penting dalam penubuhan bank Islam, penubuhan masjid Islam dan yang lain yang Islam-Islamik. Apa orang kata pada dia itu hak mereka. Tapi hakikatnya dia telah mengorbankan dirinya, mencemarkan dirinya masuk umur kita itu, bersama kerajaan kita itu dalam keadaan rela atau tidak pasal kerana semata-mata untuk mengislamkan institusi Islam, khususnya perbankan Islam yang jika tidak ada maka selamanya kita libat dalam terlibat dengan riba. Alhamdulillah hari ini bukan bank Islam yang tumbuh bagai cendawan ini, juga bank-bank lain pun telah banyak operasinya tentang bentuk Islamik. Hong Leong Bank dan sebagainya lagi dah Islam, alhamdulillah bahagiannya. Mungkin orang percakapan tidak Islamik sepenuhnya. Ya, itu yang ada, yang terbaik. Perbaiki dan perbaiki semasa. Itu pilihan terbaik yang pada kita. Kalau kita jawapan Allah, ya, ini adalah keterbaik yang ada. Maka sebab itu kita bersyukur atas nikmat ini. Bank Islam sudah ada dan bank lain juga Islam, koperasi, banyak perkara yang Islam. Paling kurang sedar bahawa ada jalan, ada usaha. Kita baca kitab tua, kitab muda, kitab baru, kitab lama, kitab Arab, kitab Melayu tentang haram riba. Semua orang tahu. Tapi tak buat tindakan. Tindakannya adalah menemukan bank Islam. Tindakannya koperasi Islam. Tindakannya penyelesaian Islam dan berbagai lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid. Satu perkara yang berluasa hari ini, orang membeli emas cara insuran, bayar bulan, sebagainya, jelas haram. Semua mazhab yang empat mengharamkan jual beli barangan emas dan cara insuran atau berhutang. Ada segelintir ulama mengatakan boleh sebab emas yang kita beli itu bukan emas asli lagi. Sudah jadikan rantai, jadikan gelang, jadikan perhiasan-perhiasan. Dia bukan asli, tapi hakikatnya emas juga. Bentuk apa dia adanya, maka dia tak emas, maka tetapnya tetap haram. Maka ini banyak orang lakukan, sama sedar atau tidak. Untuk panduan seterusnya kena usahalah. Siapa terlibat langsung dengan cara penjualan pembelian emas secara asuran ini, perlu belajar, meyakini bahawa itu Allah larang. Itu kan. Yalah, alasannya bila kalau nak tak hutang tak dapat beli. Bila kita nak kaya, ingat, memang Allah Islam suruh kita dia orang kaya, orang kuat, tapi kaya dengan dia halal. Kuat dengan makanan halal. Al-mu'min qawi khairun habdullah minal mu'min dha'if. Fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Orang mukmin yang kuat, qawiyun, khairun, lebih baik dan Allah sukai daripada mukmin dhaif. Jelas. Tapi kuat bagaimana? Kaya bagaimana? Sihat bagaimana? Sumber apa dia? Sumbernya haram, maka tidak perlu semua itu. Lebih baik dia miskin tetapi tidak ada pun haram dalam diri ini. Di rumah kita. Lebih orang yang sekian dhaif daripada kekuatan kita dengan benda yang haram. Maka sebab itu jelas al-halalu bainun wal haramu bainun wa bainahuma umurun mustabihat. Dia ada berkaitan dengan hati. Bila kita makan benda haram, hati kita kotor. Hati kotor, hati kita akan keras. Hati keras tak terima keimanan, tak terima kebaikan, tak terima yang ma'ruf. Yang terima adalah yang mungkar. Walau bagaimanapun tidak sebut tadi bahawa tidak siapa terlepas daripada riba ini. Walau kita tidak kena riba dan directnya, tapi asabahu min ghubarih, kena debu-debunya. Maka sebab itu kita ada peluang, ada ruang yang Allah bagi itu taubah. Dengan syarat, dengan syarat pula kalau kita lakukan dengan taubah itu dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan penyesalan, dengan keazaman untuk tidak lakukan, tidak mengamalkan riba. Kekayaan kita sekian banyak bergedung-gedung harta itu hasil riba, maka kita pokoknya saja yang bakinya lakukan di bentuk-bentuk yang lain, jangan diambil lagi, jangan dimanfaatkan lagi. Kerana darurat bukan darurat. Darurah
Itu bilang surat betul. Ad-darurah itu bilang surat. Darurat itu mengharuskan yang tidak harus, yang tidak boleh. Tapi ingat, tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada kadarnya. Misalnya dia perlukan rumah. Ada rumah harga 100,000, ada rumah 400,000, ada rumah juta. Kalau sejuta itu bukan kadarnya lagi. Yang sekadarnya rumah yang katakan konteks sekarang ada 3 bilik misalnya, cukup memadai. Cuma kadang-kadang sekarang rumah cukup mahal. Kawasan Kajang Abang ini sampai 600,000 dari itu. Macam mana lagi, masih ada pilihan lain untuk mengelak daripada riba. Kalau debu itu tak dapat tidak lah, maka sebab itu peluang kita adalah bertaubat. Tubu Allah teman-teman, taubat. Allah sangat suka gembira hamba yang bertaubat. Saya untuk kisah riba di pada hari ini, tentang satu kisah tentang taubat, dan kisah riba dengan satu taubat. Satu hadis Muslim disebut ini, Allah syadu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahdikum kana ala rahilatihi bi ardin fulatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'isa minha فأتى شاة قد طجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شد الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شد الفرح. Kisah seorang hamba Allah yang menunggang unta di tengah padang pasir. Bila dia penat, dia berhenti, berehat di sebuah pokok. Kemudian dia tertidur di pokok itu. Dia jaga bertidurnya, unta sudah hilang. Sedangkan unta itu ta'amuhu wa syarabuhu, segala-galanya, bekalan makanannya, minumannya, mungkin senjata, mungkin pakaian di atas unta. Unta hilang bersama segala khazanahnya. Cuba mencari sekitarnya, panjat bukit, panjat pokok, tak nampak unta. Fras dia. Jaja'a fi zilliha qad aisa min rahilatihi. Dia rasa fras. Balik tidur pokok tadi. Terlena lagi kena kepenatan. Terjaga pada tidurnya. Dilihat unta yang hilang itu sudah ada depan sendiri. Bersama dengan segala khazanahnya. Segala bekalannya itu. Apa dia kata? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Dia terbalik. Dia nak kata Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Dia terbalik. Itu Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Sepatutnya dia kata, ya Allah, engkau Tuhan aku hambamu. Dia kata, min sir farah, suka sangat. Ya Allah, engkau hamba aku Tuhan. Nak menggambarkan keseronokan yang amat sangat bila dia dapat balik unta tadi. Ini jika Allah sangat gembira lebih doa ni bila hambanya bertaubat. Dia makan riba, dia makan riswah, dia pengkhianat, dia menzalimi, dia mencuri, dia merompak, dia berbagai-bagai. Dan dia sedar kesalahannya, dia sedar dosa-dosanya, maka kembali kepada jalan yang benar, minta Allah ampun dosa-dosanya. Maka Allah sangat gembira dengan orang macam ni, yang kembali betul-betul bertaubat ini. Cuma ingatkan, kalau dosa dengan makhluk, kena jumpa makhluk, manusia. Jumpa Allah Ta'ala bila-bila dia minta. Allah Maha Pengampun. Di mana Allah ada di mana-mana. Allah Maha Mendengar. Dia bilang manusia, kita mengkhianati orang, sahabat kita. Kita menzalimi sahabat kita, kawan kita. Kita menyetih hati dia. Kita mengambil harta dia. Dan sebagainya. Ambillah padanya. Mintalah padanya. Itu yang amat berat. Begitulah dapat saya sebut sedikit begini tentang riba. Saya ulangi, soal halal haram ni orang Malaysia ni sudah cukup tahu. Terus yang benda-benda besar ini sebut sebagai maklum bidururah. Wajib semayang orang tahu, wajib puasa orang tahu, wajib zakat orang tahu, haram makan riba orang tahu, haram berjudi orang tahu, haram khianat orang tahu, haram menzalimi orang tahu, haram minum arak semua orang tahu. Tapi amalan saja terkebelakang atau diabaikan. Kita takut Allah Ta'ala. Ittaqullah, takutlah Allah Ta'ala. Dan kita tidak lama akan menemui Ramadan, berdoalah Allahumma
ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini yang kita hadapi nanti tak apa lama lagi, Ramadan yang betul-betul mensucikan diri kita dari segala kemaksiatan, segala kesalahan dan dosa sama dengan Allah Ta'ala maupun dengan manusia dan makhluk. Terima kasih atas perhatian semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.